Sepanjang 23 tahun berkhidmat dalam pasukan tentera, Lieutenant Colonel Besar Kasim Abdul Kadir yang sering terbabit dalam pelbagai operasi, termasuk gerakan bersama tentera Thailand atau Operasi Selamat Sawadi, Operasi Gonzales, Operasi Pagar, Operasi Cahaya Bina dan Operasi Kota. Bagaimanapun, operasi radak yang diadakan di Bukit Besar Kulim Kedah kira-kira 21 tahun lalu dianggap paling berjaya dan mengambil masa paling minimum. Dalam operasi itu, 7 pengganas komunis terkorban, termasuk Ketua Unit Penggempur ke-8 Parti Komunis Malaya yang juga ahli jawatan kuasa daerah PKM, Chan Mun Chong. Unit itu memang amat dikenali kerana sering membuat serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan juga sudah 2 tahun cuba menjejaki unit itu, tetapi beberapa operasi yang dijalankan sebelum ini gagal menghapuskan kumpulan itu. Sehinggalah pada 14 Mei 1971, apabila Kasim ketika itu berpangkat Lieutenant Muda mengetuai operasi radak. Pasukan yang diketuai Kasim juga berjaya merampas beberapa dokumen penting seperti senarai penyokong PKM. Berikutan kejayaan itu, Kasim dianugerahkan pingat gagah berani pada 4 Jun 1972. Menceritakan semula pertempuran di Bukit Besar, Kasim berkata, Kompeni B dari Batalion ke-3 Regimen Ranger yang dianggotainya dikerah mengadakan operasi radak. Sebaik sumber berisikan memberi maklumat mengenai kedudukan 8 anggota unit penggempur ke-8 PKM di kawasan berkenaan. Beberapa unit kecil turut terbabit dalam operasi itu sebagai pasukan sokongan. Saya pula diberi tanggungjawab mengetuai Pelatun 2 pada masa itu yang mempunyai 30 anggota, katanya. Menurutnya, operasi khas itu bermula pada jam 5 pagi pada 14 Mei membabitkan kira-kira 130 anggota. Seperti biasa, Kasim akan membuat pelbagai persiapan setiap kali hendak menyertai operasi, termasuk menunaikan sembahyang hajat bagi mendapat restu dan perlindungan Allah. Hanya 3 perkara saya mohon kepada Allah. Pertama, memohon agar musuh tidak akan lari suatu pertempuran. Kedua, dapat membalas dendam terhadap musuh. Dan ketiga, memohon semua anggota pasukan saya selamat, kata Kasim. Setelah segalanya selesai, Kasim dan pasukannya pun memulakan tugas yang mencabar itu. Setiba di kawasan operasi di Bukit Besar, Kasim menyusun semua anggotanya dengan membuat barisan melintang dan bersiap untuk membuat serangan. Beberapa jam kemudian, seorang anggota Ranger, Kopral Awang Ahmad, berjaya menangkap seorang perempuan berusia kira-kira 15 tahun, dipercayai anggota komunis yang cuba melarikan diri dari kepungan pihak keselamatan di sebelah atas sebuah bukit berhampiran. Kasim cuba mendapatkan maklumat daripada gadis itu, tetapi gagal. Beliau kemudian menghubungi anggota Risik untuk mendapatkan maklumat selanjutnya bagi membuat tinjauan ke bahagian hadapan kawasan operasi. Dalam tinjauan itu, pasukannya menemui kawasan kebun sayur dan penemuan itu meyakinkannya bahawa kem musuh sudah terlalu hampir. Saya mengarahkan anggota lain bersiap sedia dan berhati-hati ketika meneruskan gerakan kerana kem musuh pasti sudah hampir, katanya. Ramalan Kasim memang tepat. Apabila musuh melepaskan tembakan ke arah anggota Risik pasukan keselamatan yang sudah berada di hadapan. Pertempuran itu berlaku jam 9.30 pagi secara spontan. Kasim bersama 9 anggotanya meluru ke arah pos sentri musuh. Dari situ, beliau dapat melihat sebuah kemah yang agak sederhana besar di bawah bukit itu. Saya terus mengarahkan anggota pasukan saya berguling ke bawah bukit dan terus membuat serangan ke arah kem musuh. Malangnya, hanya saya dan Perebet Miring anak Inang berjaya berguling ke bawah bukit, kata Kasim. Menurut Kasim, musuh menyerang mereka bertubi-tubi, tetapi beliau dan Miring membuat serangan pantas agar dapat memerangkap musuh di samping mengelak pengganas komunis melarikan diri. Itulah matlamat saya. Kalau saya gagal kali ini, pasukan keselamatan mungkin sukar menjejaki semula anggota unit penggempur ke-8 PKM itu. Mereka amat bijak dan seringkali terlepas daripada perangkap kami, katanya. Kasim berkata, anggota pasukannya yang lain masih berada di atas bukit dan tidak dapat membuat serangan balas kerana bimbang tembakan itu mengenai beliau dan Miring yang berada di bawah bukit. Dalam tembak-menembak itu, 3 musuh rebah dan mengerang kesakitan. Melihat kejadian itu, Kasim segera mengarahkan pihak musuh menyerah kalah, tetapi tidak dipedulikan. Sebaliknya, musuh menyerang balas habis-habisan. Bagaimanapun, kedudukan Kasim dan Miring semakin kukuh apabila 3 lagi anggota pasukannya berjaya berguling turun dari atas bukit untuk memberi bantuan. Kasim dan anggota pasukannya akhirnya dapat menawan kemah musuh apabila 3 anggota PKM melarikan diri kerana mengalami kecederaan. Selepas digeledah,
Kasim mendapati 5 musuh mati ditembak dalam operasi itu. Di kawasan kemah itu, yang mempunyai 8 pondok kecil serta lengkap dengan rumah masak, dewan syarahan, kawasan tadahan air, 5 kubu dan beberapa jerangkak sama, pasukan keselamatan juga menemui beberapa dokumen penting seperti senarai penyokong PKM, senjata, alat perubatan, peluru dan bom buatan sendiri. Berikutan kejayaan operasi ini, Kasim dianugerahkan pingat gagah berani pada 4 Jun 1972. Kasim yang pernah memegang pelbagai jawatan dalam Regimen Ranger, termasuk yang terakhir sebagai pegawai memerintah Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja dan bersara pada tahun 1990. Pangkat terakhirnya ialah Lieutenant Colonel. Kasim yang kini membuka perniagaan sendiri di Taman Melawati dilahirkan di wilayah Persekutuan Labuan pada 25 Jun 1948 dan mendapat pendidikan di Government English School Labuan sehingga menamatkan tingkatan 5 sebelum berkhidmat dengan pasukan tentera darat pada 27 Julai 1967. Sekian, terima kasih.